School Leadership Community Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sazali bin Ahmad, SI Partner Plus daripada Pejabat Pendidikan Daerah Sekamat. Pada hari ini saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan pengetua, guru besar dan GPK khasnya dan rakan-rakan yang lain, SIP yang lain untuk berkongsi tentang tugasan yang akan kita laksanakan dalam modul 1 iaitu bimbingan dan pementoran yang mengenakan masa selama 780 minit iaitu 13 jam. Di mana yang tuan-tuan sedia maklum, dalam modul 1 terdapat 6 sub-modul iaitu 1.1 dasar pelaksanaan program TI25, 1.2 kerangka program TI25, 1.3 ada 7 program TI25, 1.4 mengurus perubahan program, 1.5 peranan pemegang taruh, 1.6 bimbingan dan pementoran atau coaching dan mentoring. Di sini juga telah dinyatakan masa-masa yang telah dicadangkan untuk tuan-tuan laksanakan tugasan tersebut iaitu selama 780 minit ataupun 13 jam. Untuk detail tugasan tersebut, bagi sub-modul 1.1 iaitu dasar pelaksanaan program TA25, tuan-tuan dikehendaki menyediakan tugasan buletin infografik tentang dasar pelaksanaan program TA25. Satu saja. Satu saja. Kemudian yang kedua, 1.2 kerangka program TA25, tuan-tuan ada 2 tugasan. Yang pertamanya adalah analisis SWOT ataupun rajah tulang Ishikawa. Yang keduanya iaitu laporan ringkas tentang program kesedaran TA25. Kemudian untuk modul submodul 1.3 iaitu hala 7 program, tuan-tuan ada satu tugasan iaitu template lampiran 1.3. Yang ini telah diberikan, jadi tuan-tuan isikan saja. Untuk submodul 1.4 iaitu mengurus perubahan program TA25, ada satu tugasan pun telah sediakan template lampiran 1.4. Untuk submodul 1.5 peranan pemegang taruh, tuan-tuan diberikan satu tugasan, telah disediakan template lampiran 1.5. Manakala untuk 1.6 iaitu bimbingan dan pementoran, tuan-tuan diberikan 3 tugasan. Agak banyak di sini iaitu satu adalah simulasi yang memerlukan 2 video. Satu video coachnya adalah pengetua atau guru besar, coachingnya adalah GBK ataupun SLT, MLT ataupun ketua panitia. Yang video yang kedua iaitu coachnya adalah GPK, manakala coachingnya adalah MLT ataupun ketua panitia. Jadi ada 2 simulasi di sini. Kemudian yang keduanya, tuan-tuan juga dikehendaki mengisi borang OPC ataupun one page coaching. Pengetua isi satu, pengetua atau guru besar isi satu dan GPK isi satu. Yang ketiganya adalah borang toolkit 1.6 1.3 kemahiran coaching. Juga tuan-tuan pengetua guru besar isi satu dan GPK isi satu. Okey. Seterusnya, kalau kita menghalusi tugasan yang telah ditetapkan, dalam submodul 1.1 iaitu dasar pelaksanaan program TA25, dalam tugasan ini tuan-tuan dikehendaki membina buletin infografik dasar pelaksanaan program TA25. Di sini tuan-tuan diminta sekurang-kurangnya menyediakan satu muka surat saja yang besar A4, dan tuan-tuan boleh juga tunjukkan bahawa tuan-tuan boleh kongsikan guru-guru melalui Telegram atau WhatsApp. Tuan-tuan bolehlah buat apa saja bentuk buletin. Saya ambil contoh Contohnya sekolah ni dia buat satu buletin yang simple
dalam bentuk grafik. Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Sazali ni, dia buat senang aja. Ini simple, apa yang tentang dasar-dasar dia buat macam ni. Ya. Ini contoh. Tuan-tuan bolehlah buat yang lain daripada ini, yang lebih canggih. Ini saya ambil contoh. Kemudian kita pergi submodul 1.2 iaitu kerangka program TA25. Dan di sini tuan-tuan dikenaki menyediakan analisis SWOT ataupun rajah tulang Ishikawa. Tuan-tuan buatlah pilih salah satunya. Sama ada tuan-tuan lebih bersedia untuk buat SWOT ataupun tulang Ishikawa. Saya ambil contoh. Contoh. Tapi sebelum tu tuan-tuan dikenaki menyediakan borang ini secara detail. Contohnya kalau SWOT strength, weakness, opportunities dan threat ni, tuan-tuan cuba senarakan dengan detail. Contohnya kekuatan. Sekolah tuan-tuan punya seorang pengetua NPQL, itu kekuatan dia. Atau 3 orang GPK yang luas pengalaman, yang lama. Contohnya lah. Kemudian 100 orang guru option. Sekolah tuan-tuan sekolah besar, 100 guru option, 5 orang guru cemerlang. Jadi tuan-tuan akan senaraikan detail. Bilik darjah yang lengkap dengan ICT, ini iaitu strength. Ini satu kekuatan. Kemudian weakness. Tuan-tuan ada 5 orang guru yang buka option. Jadi tuan-tuan kena mantapkan mereka ni. Kemudian 3 orang staff. Tuan-tuan sepatutnya layak 5. Kurang 2, padang sekolah yang terhad. Misalnya itu kelemahan-kelemahan yang ada dalam pengurusan tuan-tuan, senaraikanlah. Kemudian opportunities, contohnya peluang-peluang yang masih ada. Tuan-tuan ada seorang pengurusi PIBG yang punya komitmen yang tinggi, minta tolong apa saja dia pun bantu, apa juga masalah sekolah dia tolong. Kemudian tuan-tuan juga ada 5 orang AJK PIBG yang terdiri daripada pensyarah. Kemudian tuan-tuan juga ada 3 orang ibu bapa di sekolah tuan-tuan tu ahli majlis daerah. Jadi ini adalah peluang-peluang yang tuan-tuan boleh gunakan. Senaraikan. Apa lagi yang lain tambahlah sedikit ya. Kemudian cabaran tuan-tuan misalnya tuan-tuan ada dapati daripada sekolah tuan-tuan tu ada 50 orang ibu bapa yang B40. Mungkin ada cabaran pada tuan-tuan. Tempat tinggal yang jauh, mungkin cabaran pada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena senaraikan. Yang strength dan weakness adalah di dalam kawalan kita, dalaman. Manakala opportunities dan threat, cabaran ni adalah peringkat luaran. Okey, ini contoh SWOT. Tuan-tuan buat SWOT. Tuan-tuan tak payah buat matrik SWOT. SWOT matrik, SWOT matrik ke ataupun threat yang lain-lain. Threat matrik tak payah buat. Buat SWOT saja. Ada orang cakap SWOT, ada orang cakap SWOT. Iaitu challenge. Okey. Seterusnya, ataupun tuan-tuan buat tulang ikan Ishikawa yang ada cause dan effect. Ini contohlah, contoh. Ini problem, ini cara nak menyelesaikan dia. Sama ada masalah disebabkan oleh mesin ke, material ke, method ke, atau manusia, atau satu lagi kemungkinannya money, atau kemungkinan tuan-tuan akan tengok environment, persekitaran. Jadi tuan-tuan boleh buat tulang Ishikawa. Terpulang kepada apa yang tuan mahilah untuk buat. Salah satu je hantar. Kemudian 1.2 kerangka program TA25, tuan-tuan di sini dikenaki menyediakan satu laporan. Walaupun di sini dinyatakan program kesedaran TA25 dan tuan-tuan kena rancang untuk melaksanakan aktiviti, tapi dalam submodul 1.2 ni tuan-tuan dikenaki laporan, menyediakan laporan saja. Dan sama ada tuan-tuan membuat program itu terhadap pemimpin pertengahan ke, ataupun guru ke, ataupun murid ke, ataupun ibu bapa. Mana-mana yang tuan-tuan telah laksanakan di sekolah tuan-tuan. Dan penulisan bentuk laporan tu dinyatakan mesti Arial 12, Pon 12, langkah barisnya 1.5 dan sekurang-kurangnya 2 muka surat set A4. Formatnya adalah sama ada Word ataupun PDF. Saya cadangkan selepas tuan-tuan buat Word, tuan-tuan simpan dalam bentuk PDF. Sebab kalau tuan-tuan menggunakan Word, tuan-tuan share dengan kawan-kawan melalui handphone,
mungkin dia punya tulisan dia agak berterabur lah. Tapi kalau tuan-tuan simpan dia dalam bentuk PDF, tuan-tuan share dalam handphone dan sebagainya, dia agak lebih kemas. Dan sebagai evidence, tuan-tuan kena buktikan gambar. Baik contohnya, tuan-tuan ada brochure, surat ke, kad jemputan, ataupun senarai kehadiran, ataupun maklum balas daripada peserta. Itu tuan-tuan boleh buktikan sebagai evidence. Saya ambil contoh ya tuan-tuan. Contoh, ini nama sekolah, nama program, objektif. Ini sama je. Laporannya, tuan-tuan tambahkanlah yang lain-lain. Ini contoh, tuan-tuan kena tambah. Sanaan dia buat bila, yang ni gambar-gambar. Tuan-tuan ada brochure, buat brochure. Tuan-tuan ada kehadiran, masukkan kehadiran. Buat 2 muka surat kan. Ataupun tuan-tuan buat dalam bentuk macam bulletin juga. Ini contohnya. Contoh laporan yang telah tuan-tuan buat di peringkat sekolah tuan-tuan pada guru ataupun guru PIBG, atau kalau tuan-tuan buat Google Meet, tuan-tuan tunjukkanlah. Ini contoh-contoh yang tuan-tuan akan buat. Seterusnya dalam modul 1.3 iaitu hala 7 program, dia menetapkan untuk mengenal pasti bidang keberhasilan utama KRA. Yang ini telah disediakan template 1 lampiran 1.3. Tuan-tuan hanya melihat template berdasarkan bidang keberhasilan utama, iaitu KRA 1 ekosistem PDP yang bermakna apa data-data yang ada. Kena masukkanlah data-data ada. Pemimpin berkesan. Ini untuk murid lah. Pemimpin berkesan. Apa data yang ada? Guru berkualiti. Masukkan data-data guru yang ada di sekolah. Sokongan PIBG dan komuniti. Data-data yang berkaitan dengan maklumat-maklumat ini. Jadi tuan-tuan masukkan data. Kemudian seterusnya 1.4 iaitu mengurus perubahan program TI 25, refleksi. Refleksi sendiri terhadap cabaran yang dihadapi berdasarkan fasa mengurus perubahan 8 langkah kuota. Kita dah tahu, kita dah belajar tentang 3 fasa kuota tu yang ada 8 langkah. Jadi tuan-tuan buat refleksi dan seterusnya tuan-tuan lengkapkan template lampiran 1.4 yang telah disediakan. Contohnya ini. Aktiviti aduh. Mengapa dan cadangan? Contohnya aktiviti aduh, tuan-tuan telah buat satu program di mana sekolah tuan-tuan MTM iaitu mencapai tahap minimum. Tuan-tuan tekan TOB dulu 80, tuan-tuan target 100%. Dan akhirnya tuan-tuan dah buat terbaik mungkin, tuan-tuan dapat 90% saja. Tuan-tuan dah fikir ini adalah program yang baik, terbaik, boleh capai 100. Tapi akhirnya dia punya AR dia, tuan-tuan dapat 90 saja. Jadi di sini tuan-tuan kena senaraikan mengapa agaknya tak capai. Mengapa tuan-tuan targetkan tadi 100 tapi tidak capai, sampai 90 saja. Mengapa? Dan apakah cadangan penambaikan yang tuan-tuan cadangkan supaya aktiviti yang sepatutnya boleh capai 100 dan akhirnya bila tuan-tuan lihat sebab dia, puncanya dan tuan-tuan cadangkan penambaikan, dia boleh pergi 100. Jadi aktiviti ini tuan-tuan senaraikan. Tuan-tuan telah buat yang terbaik tapi belum capai, jadi tuan-tuan semak balik. Aktiviti-aktiviti yang telah tuan-tuan buat di sekolah dan cadangkan penambahbaikan untuk dijadikan program seterusnya. Okey, dalam submodul 1.5 yang ini mengurus perubahan, tuan-tuan juga disediakan dan dikenaki iaitu inisiatif kolaboratif melibatkan pemegang taruh. Di sini ada lampiran atau template lampiran 1.5, tuan-tuan isi pemegang taruh ni sama ada pengetua ibu bapa ke, komuniti ke, atau PPD, jabatan, kementerian, itu pemegang taruh kita. Apakah satu cadangan inisiatif yang tuan-tuan cadang secara kolaboratif, yang tuan-tuan boleh buat di sekolah tuan-tuan. Ini macam kertas cadangan lah. Contoh sini apa program yang tuan-tuan nak buat.
mungkin agaknya diskusi tentang TI25 bersama Ibu Bapa AJK, BFG. Jadi apa objektif dia, apa pemegang taruhan tidak siapa dia. Jadi tuan-tuan senarai. Ini macam kertas kerja lah, kata konsep untuk dilaksanakan. Okey, itu lampiran 1.5. Kemudian seterusnya dalam submodul 1.6 bimbingan dan pementoran, ya. Di sini agak banyak tadi kita lihat ada 3 kerja yang kita nak buat, iaitu tuan-tuan kena buat simulasi coaching kepada oleh pengetua atau gusar kepada SLT atau MLT atau ketua panitia. Itu satu video. Kemudian satu video lagi iaitu GPK membuat coaching kepada MLT atau ketua panitia. Jadi ada 2 video sini memakan masa lebih kurang 20 minit dan yang pastinya tuan-tuan kena laksanakan mengikut satu kitaran proses grow. Goal dia mesti ada, reality mesti ada, option mesti ada, kemudian way forward ada. Jadi satu kitaran mesti ada dalam masa tuan-tuan coach. Satu. Jadi ada 2 video situ. Satu video daripada pengetua besar, satu lagi video oleh GP1. Dan yang keduanya di sini dinyatakan tuan-tuan juga dikenaki memuat naik bersama-sama borang OPC, one page coaching yang telah saya sediakan juga. Tuan-tuan boleh isi, pengetua pengusah isi satu, GPK isi satu. Satu lagi borang iaitu toolkit 1.6, 1.6.3 iaitu command coaching pada rakan elit. Ini pun kena buat dua-dua. Jadi di sini ada 3 tugasan yang tuan-tuan boleh buat. Yang pertama video dalam masa 20 minit rakaman. Kemudian di samping itu ini senario dia. Tuan-tuan boleh rujuk kepada senario ni. GP sebagai coach, GPK ketua bidang MLT dan ketua panitia sebagai coachee. Satu lagi senario GPK sebagai coach dan ketua bidang atau MLT dan ketua panitia sebagai coachee. Jadi tuan-tuan rujuk kepada senario ini. Ingat tuan, masanya 20 minit maksimal. Dan tuan-tuan jangan lari daripada kitaran group. Itu dalam video. Kemudian di samping itu tuan-tuan juga kena isi OPC, orang one page coaching. Yang ini saya dah murnikan lagi, tuan-tuan boleh tengok sini. Dan isilah maklumat-maklumat yang telah ada. Pengetua besar buat satu, GPK pun buat satu. Dan satu lagi adalah senarai semak kemahiran coaching yang mana GP1 satu, pengetua besar satu. Ini senarai semak aja. Okey. Tuan-tuan kena isi lampiran 1.613 ni. Itu sajalah kemungkinan yang kita kena buat, iaitu 9 tugasan yang tuan-tuan saya harapkan ini dapat membantu tuan-tuan dan puan, dan cubalah sebaik mungkin. InsyaAllah sekiranya ada sebarang masalah tentang tugasan ini, tuan-tuan bolehlah rujuk kepada SI Partner Plus tuan-tuan ataupun rakan elit tuan-tuan yang sentiasa akan membantu dan bersama-sama tuan-tuan. Saya rasa cukup sekarang itu sebagai satu pengungsian. Sekiranya ada kekurangan, saya mohon maaf. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya mengharapkan agar tuan-tuan dan puan dapat merekodkan kehadiran dalam link yang disediakan dalam video ini. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan sekiranya ada sebarang masalah atau kemuskilan, tuan-tuan bolehlah merujuk kepada rakan-rakan elit tuan-tuan melalui perbincangan yang akan diberikan oleh rakan-rakan elit tuan-tuan melalui link yang telah disediakan. Sekian saja. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.